Minggu lepas kita baca tajuk Sifatil Munafiqin wa Ahkamihim. Tak ada habis. Baru sampai kepada itu hadis Marwan suruh pengawal dia pergi tanya Ibnu Abbas. Itu sudah baca. Lepas tu Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Aswad bin Amir dan seterusnya. Hak tu tak ada baca. Baca dah tak ada bincang, tak ada bincang. Lepas tu riwayat daripada Abi Nadrah daripada Qais katanya, saya berkata kepada Ammar, apa katamu tentang tindakan kamu menyebelahi Ali, menyebelahi Ali dalam krisis yang berlaku di antara beliau dengan sahabat-sahabat yang lain. Ara'yan ra'aitumu, adakah ini hanya pendapat yang kamu ambil, yang kamu fikir, atau sesuatu yang telah dipesan ataupun diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu? Jawab Ammar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpesan apa-apa kepada kami yang tidak dipesannya kepada orang-orang lain semuanya. Tak ada begitu. Maknanya kalau dia pesan kepada kami, waktu juga dia pesan kepada orang lain. Tak ada khusus untuk kami ataupun untuk orang-orang tertentu, tak ada. Tetapi Hudzaifah ada menceritakan kepada saya, diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di kalangan sahabat-sahabatku ada 12 orang munafik. 8 orang daripada mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Lapan orang daripada mereka takfikahumud dubailah, tidak akan menyusah kamu dalam menghadapi mereka, sebab mereka akan dibinasakan oleh sejenis penyakit Dubailah. 4 orang daripada mereka saya tidak ingat apa yang dia kata perawi. Kata perawi, apa kata Syu'bah tentang mereka itu saya tak ingat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Qais bin Ubad. Tadi dia sebut Qais gitu saja. Qais mana? Qais bin Ubad. Dalam riwayat ni jelas bin dia tu. Katanya, kami pernah berkata kepada Ammar, apa katamu tentang perang kamu ni? Adakah ia semata-mata pendapat kamu, fikiran kamu? Sebab kalau fikiran, kalau pendapat, ia mungkin tersalah, mungkin betul, ataupun ia adalah pesanan, wasiat, pesanan yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu. Jawab Ammar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpesan apa-apa kepada kami apa yang tidak dipesannya kepada manusia, kepada orang-orang lain semua sekali. Dan dia kata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di kalangan umatku, kata Syu'bah, saya rasa dia berkata, haddatsani Hudzaifah menceritakan kepada saya
Wa qala Gundar pula berkata, urahu qala fi ummati, saya rasa dia berkata fi ummati, di kalangan umatku ada 12 orang munafik. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mendapat baunya, sehingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. 8 orang daripada mereka takfikahumud dubailah, tidak akan menyusahkan kamu, tidak perlu kepada kamu untuk menghadapi mereka. Cukup kepada mereka itu ad-dubailah, iaitu sejenis penyakit sirajum minan nar, iaitu macam lampu ataupun pelita daripada api. Jadi panasnya penyakit itu macam api lah. Yazharu fi aktafihim, munculnya, nyatanya di belikat mereka, di atas belikat mereka, belakang. Hatta yanjuma min sudurihim, dan penyakit itu melarat sehingga nyata di sebelah dada mereka, sehingga nyata, jadi daripada belakang tu pergi ke depan nyata di dada mereka, jadi menembusi dada mereka. Itu dua hadis tu kira-kiranya hak tulah yang lebih kurangnya, dua hadis itu. Perlu kita tahu bahawa orang-orang Syiah selalu dia guna hadis ni, untuk menunjukkan beberapa perkara. Yang pertamanya, sahabat itu ada munafik. Orang panggil sahabat tu ada munafik. Sekurang-kurangnya dalam hadis ni disebutlah 12 orang. Jadi Nabi sendiri sebut sahabat tu ada munafik. Sebab tu dia kata, kita kata sahabat ni tidak semestinya, kalau kata sahabat ni orang molek, orang Ju, orang beriman. Sebab Nabi sendiri kata sahabat tu ada hak munafik. Itulah kata mereka. Perkara yang pertama. Yang kedua, munafik tu munafik ngati lah. Bukan nifak tu nifak amali, tidak, tetapi nifak i'tiqadi, mana tak masuk syurga dia. Kira-kiranya mustahil akan masuk syurga. Seperti mana mustahilnya kalau lubang jarum hak kecil tu unta nak masuk. Mana nak cerita benda mustahil, bermakna kafir ngati. Hak orang panggil sahabat ni ada beberapa orang. Yang kedua. Yang ketiganya, disimpulkan daripada hadis ini bahawa Sayyidina Ali itu berada di pihak yang betul, di pihak yang betul. Jadi kira-kiranya Ammar ini, dia tengoklah hak duduk balik pihak musuh Sayyidina Ali itu ada puak-puak ni, kira-kiranya. Padahal tidak jelas dalam hadis ni, tapi disimpulkan gitu. Sebenarnya hadis ini tidak sedikit pun menyokong puak-puak Syiah, bahkan menjadi bukti kepada tak betul mereka tu ada. Tapi bila cara faham tu tak betul, dia nampak hak kita dia tak betul, hak dia tu betul, cara dia pusing, putar dia, Jadi kepada orang hak tak tahu cerita, dia guna ni ada dalam Muslim kamu lah, dalam kitab kamu. Kita tidak pakai kitab kamu sendiri kata sahabat tu ada munafik. Sebab terang dia kata, fi ashabi, di kalangan sahabat-sahabat aku ada 12 orang munafik. Nombor satu sekali, kita semua kena jelas, pokok dia pun kena jelas saja. Dia tahu saja je. Dia nak mengelirukan orang hak tak erti. Dia tahu di sisi kita orang panggil sahabat ni gapo, dia tahu, tapi saja dia nak guna. Inilah hak dalam Quran sebut, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili. Itu sifat orang-orang munafik. Hak tu saya sebut, orang yang hati dia tak betul, dia cubalah hak betul, dia putar, dia pusing, nak menimbulkan fitnah, tujuan dia.
Fitnah tu siapa jadi orang jadi seperti dia. Susu yang jadi Syiah. Mana-mana jadi Syiah tu asas silanya gitulah. Dia tidak buat mari kita dia. Kalau dia mari kita dia, orang tak saya terima daripada awal. Dia guna kita dulu. Tapi malangnya orang kita ni tak ngaji. Orang-orang kita tak ngaji kebanyakan. Dia duk ngaji sekitar semaya, puasa tu je. Kalau nak pergi Mekah tu aku rusuh haji tu je lah. Kalau dia tahu sahabat ni tidak kena molek. Sahabat tu setara mana. Lepas tu kalau ada sebut dalam kita hadis lagu ni apa maksud? Apa maksud? Hak tu dia tidak faham. Benda orang Syiah tahu juga gapo dia. Hak kita tu memanglah gitu dah. Iaitu sahabat-sahabat ni orang dah jumpa dengan Nabi. Dan jumpa dengan Nabi dalam sedar masa hidup Nabi, jumpa dan beriman dengan Nabi, dah mati dalam keadaan itu orang panggil sahabat. Hak jumpa dalam mimpi pun kita mimpi kata 100 kali jumpa dengan Nabi pun tidak jadi sahabat walaupun kita beriman. Hak jumpa dalam alam nyata semasa Nabi hidup, tak kira lepas dia mati, jumpa dengan beriman dengan dia dalam keadaan beriman. Kalau berjumpa tak beriman, itu tidak sahabat. Ramah orang tu. Pak kita nak tahu orang munafik ni dia beriman ke? Hak munafik ngertilah. Tak kira nifak amali tu. Hak nifak i'tiqadi. Dia ni beriman ke tidak? Tidak beriman. Dengan sendiri tak termasuk dalam takrif tu. Tidak sahabatlah. Cumanya dia kata ni Nabi kata tu. Ya Nabi kata ni gini. Sebab zahir mereka itu, puak-puak munafik tu, dia menzahirkan diri dia sebagai orang Islam. Jadi orang duduk kata dia sahabat lah. Sebenarnya orang kira hakikat dia tu. Jadi dia tidak beriman dengan Nabi SAW. Walaupun zahirnya dia semaya duduk sahaya pertama pun. Tidak Islam seperkara. Bila tidak Islam, dia tidak sahabat lah. Pak Nabi kata sahabat ni, kata sahabat ni berdasarkan zahir hak orang ramai sebut, hak orang ramai maklum. Bahkan sahabat-sahabat tahu dalam riwayat-riwayat yang lain berapa banyak ada sebut sahabat-sahabat tahu, Nabi royak ni munafik. Lepas tu sahabat kata apa? Biar kita bunuh lah kalau lagu tu. Bunuh seekor-seekor. No. Nabi tak bui. Nabi kata apa? Akrahu an yatahaddatsan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Tu dia kata, aku tak bunuh. Nanti orang akan kecek Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia. Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia. Orang akan kecek gitu. Sebab apa? Zahirnya Islam. Muhammad ni kalau tak berlaga dengan dia, sama dia pun dia bunuh. Jadi fitnah pun. Sebab tu Nabi tak bunuh. Tapi Nabi tahu hak munafik tu istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu in tastaghfir lahu 70 marratan falan yaghfir Allah lahu. Baru ni jumpa tu. Istighfar untuk dia, untuk puak-puak dia. Ataupun tidak istighfar, supa saja. Kalau istighfar 70 kali pun Tuhan tidak akan terima. Apa? Sebab dia kafir, tak ada faedah istighfar. Ada faedah istighfar ni dia Islam. Ni puak-puak ni sifat dia ni Tuhan sebut dah dalam Quran. Nabi SAW pun tahu. Cuma dia jaga dari segi hikmah lah, dari segi siasat. Tak kena. Dia jadi orang akan kata, orang boleh tuduh kata Muhammad ni bunuh sahabat-sahabat dia, padahal sebenarnya bukan sahabat. Sebab sahabat-sahabat ni dia kena beriman, dia kena Islam, barulah sahabat. Jadi dia sebut dia berdasarkan hak zahir, hak orang duduk sebut-sebut, orang kata sahabat. Zahirnya puak-puak ni memang sembahyang, puasa, orang puasa dia puasa. Orang pergi perang dia pergi perang, kadang-kadang dia lari, dia buat macam-macam. Jadi zahirnya begitu. Secara zahirnya orang kata dia ni orang Islam. Atas dasar itulah Nabi SAW sebut sahabat ni. Kita kena faham hak sebut dalam Quran ke dalam hadis ke, penggunaan bahasa tu ada kalanya dia guna mengikut lughah, ada kalanya mengikut istilah. Banyak daripada dia mengikut lughah. Mengikut lughahnya orang hak rapat baik, support, sahabat lah orang panggil. Jadi dia guna sini mengikut lughah.
hak dalam apa ni, kitab-kitab duduk sebut sahabat ni orang beriman dengan Nabi, dah mati dalam keadaan beriman, jumpa dengan Nabi. Hak tu istilah. Hak dia sebut ni dari segi lughah berapa banyak? Apa ni dalam Quran sebut, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Salataka sakanul lahum tu makna geria. Salah hak kita duduk tahu tu maya lah, maya isya, maya subuh, maya macam-macam lah. Itulah semaya. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Itulah semaya. Dari segi takrif, dari segi istilahnya, beberapa ucapan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Ada rukuk, ada sujud. Jadi hak dalam ayat tadi, inna salataka sakanun lahum, tu semaya ke? Tak. Apa dengan makna ke dia? Doa. Situ dengan makna doa. Tak ada, tak pernah orang beri zakat kepada Nabi, Nabi pun semaya. Tak pernah. Tu. Apa banyak lagi dalam Quran? Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un tu mudah-mudahan mereka balik. Balik ke mana? Balik ke rumah kau? Kau balik kau Kelantan, orang duduk kau lupa. Sudah. Yarji'un tu makna geria. Yarji'un tu maknanya insaf. Patah balik ke pangkal jalan. Itu maknanya. Bukan makna balik ke rumah. Tengok Zahir. Zahir dia lain. Jadi kita kena faham bahasa Quran, bahasa hadis ni. Banyak lagi hak lagu-lagu tu boleh tahan. Sebutlah. Jadi dia kata ni menunjukkan sahabat ni munafik. Dah kalau munafik dia tidak percaya kepada Nabi, nak jadi sahabat lagu mana? Jadi maknanya penggunaan sahabat ni dari segi lughah, dari segi bahasa, bukan dari segi istilah. Dari segi istilahnya tidak lagu tu, tidak sahabat dah lah. Itu dia ramai daripada mereka dia tahu, tapi saja dia putar belik nak mengelirukan orang. Buktinya, salah satu buktinya bahawa di sini tidak dipakai dengan makna sahabat seperti dalam riwayat yang kedua. Cuba tengok riwayat yang kedua, inna fi ummati, di kalangan umatku. Dia tak kata sahabat situ, umat. Umat ni ada dua. Umat ada dua. Ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Jadi puak-puak munafik ni pun dia termasuk dalam ummatul dakwah. Nabi kena dakwah, wajib dakwah belakang. Cuma ummatul ijabah, dia terima ke ajaran Nabi itu sungguh? Tak. Jadi tidak umat tu. Di sini disebut umat, dia tidak sebut sahabat. Ini isyarat kepada sahabat tu dari segi orang maklum mengikut Zahir. Gitu je. Tak boleh kita pakai di sini sahabat dengan makna sahabat sepupu Abu Bakar, sepupu Umar. Mula-mula dia kata gitu ya. Lepas tu dia heret, siapa Abu Bakar tu munafik. Ni puak-puak ni. Mula-mula dia tak kata lagi. Bila ni ketika saya kecek dulu, berapa puluh tahun dulu, orang tak apa percaya. Bila ni boleh tengok diri. Dia ramai dah. Biasa je main-main duk kapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, duk kata Abu Bakar, Umar ni munafik. Puak-puak ni orang tak percaya dulu. Memang dia nusuk. Dia ada akidah taqiyah dia tu, pura-pura. Ni ada ni dia bawa suk-suknya kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, 10 sahabat. Hak dijanji syurga, hak tu hak munafik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dah ni sifat dia ni lagu mana. Baca molek hadis ni. Dia kata 8 orang tak masuk syurga. Pasal Abu Bakar tu Nabi doa ya ahli syurga, janji syurga kata orang itu lagu mana? Pula Nabi kecap canggah lah. Sekali royak ahli syurga, sekali royak tak masuk syurga. Menunjukkan dia tu tak ada kena mengena. Dia nak royak ni memang munafik sungguh. Tak ada kena mengena dengan sahabat sebenar tu. Dia pergi heret ke situ. Kalau kita terima juga, mana bercanggah. Berapa banyak Nabi royak demo tu ahli syurga, tiba-tiba kita nak masuk dalam hak tak jelas ni. Itu sah. Yang keduanya, demo tu hak sahabat-sahabat tu kena nyakit ni ke tidak? Hak Nabi kata ni tak payah susah. Orang Islam tak payah susah, dia mati diri. Mati tu kena nyakit tu mati. Adakah Sayyidina Abu Bakar lagu tu?
Sayyidina Umar lagu tu dah, Sayyidina Uthman lagu tu bawa tu mati syahid saja, mati perang dengan orang kafir. Dia duduk kata demo tu sahabat-sahabat, siapa dia? Lepas tu kalau ada sebut nama pun, ada sebut nama, dia ada sebut antaranya ialah Wadi'ah bin Thabit, antaranya Mu'attab bin Qushair, Zaid bin Al-Lusaid. Hak sebut-sebut nama tu hanya ada dalam riwayat Waqidi. Orang tak boleh pakar, orang tak pakar hak tu. Pak kalau sebut, kalau kita nak pakar pun, mana ada sahabat? Siapa dia bila dia tu sebagai sahabat? Tu biarlah Waqidi tu kita ambil juga. Hak dia sebut baik, demo-demo tu dikenali sebagai sahabat. Siapa dia terima hadir daripada dia? Nak jadi diragui agama kita ni pasal ambil beberapa ajaran agama daripada dia. Mana? Siapa dia ambil? Tak ada kena-mengena. Islam yang kita terima dia bersih. Tak ada daripada orang-orang yang diragui lagu tu. Sebabnya Nabi sebut dah ni, kena nyakit ni. Pada demo sahabat ni ada ke? Tak ada. Menunjukkan hak lain, orang lain. Suka sakat. Betul lah munafik. Enggak munafik memang ada. Dalam Quran, dalam hadis sebut banyak sampai Nabi. Ada hak tu. Tapi nak dikaitkan munafik tu dengan sahabat, tak betul. Itu satu fitnah besar. Memang orang yang nak menyesatkan umat sebenarnya. Nak menyesatkan, jadi sesatlah berapa ramai. Kini ni dia tidak mengaji. Padahal masyarakat pun tidak mengajar benda-benda lagu ni. Tak sampai ke sini. Yalah nak boleh sampai sini berapa tahun dah kita. Nak boleh sampai ke sini. Kalau tidak, kena main semaya, cakap semaya, cakap kaya semaya. No. Jadi dia tidak selesaikan masalah ni. Jadi 4 orang saya tidak ingat, tapi dalam riwayat kemudian akan ada sebut 4 lagi tu lagu mana. Itu perkara yang kedua. Yang ketiganya, orang pernah tanya. Jadi maknanya tak ada dalil yang terang bahawa alik Sayyidina Ali ni betul, ataupun alik Muawiyah betul, ataupun alik Aisyah betul. Tak ada jelas. Sebab orang tanya, adakah benda ni berdasarkan fikiran kamu saja? Kamu duduk alik Sayyidina Ali? Jelas Ammar ni duduk alik Sayyidina Ali. Dalam peperangan yang berlaku, dia menyebelahi Sayyidina Ali. Jadi orang tanyalah, benda ni adakah kamu dapat daripada Nabi atau fikiran kamu saja? Dia kata fikiran lah. Nabi tak ada pesan apa-apa. Kalau Nabi pesan kepada kita, orang lain pun dia pesan serupa je. Jadi tak ada pesan. Kalau saya akan datang, kalau Ali ni berkrisis dengan siapa-siapa, mu duduk Ali. Tak ada. Cuma berdasarkan fikiran dia, ijtihad dia, Sayyidina Ali dia betul. Orang lain ijtihad Ali ni betul. Siapa je lah kalau lagu tu. Tak boleh kita nak ada Ali ini mesti betul. Buatan Ammar seorang. Apa yang kita bilang Ammar seorang? Hak lain. Ramai lagi sahabat. Duduk Ali ni belakang kau. Jadi Talha hak mati, hak duduk sekali dengan Aisyah tu tak betul lah. Zubair bin Awam tu ahli syurga Nabi sebut tu tak betul lah. Sebab dia tidur Ali. Takkanlah betul kan. Sebab itulah kita kata tak boleh. Jelas ni dalam Muslim ni sebut, ini semua berdasarkan ijtihad semata-mata. Orang ni duduk alik ni, dia berasa alik ni betul, dia berasa bertanggungjawab sebab alik ni betul. Orang ni duduk alik ni, dia berasa alik ni betul. Ada hak berasa tak duduk alik mana-mana sebab dia tidak yakin salah satunya betul, dia tidak yakin, jadi dia berkecuali. Ada juga lagu tu, ramah juga lagu tu, ramah lagu tu. Abu Musa al-Asy'ari termasuk dalam tu, Abu Hurairah termasuk dalam hak tu, Ammar bin Al-As termasuk dalam tu. Tak terlibat tu di peringkat permulaan, tak sih. Jadi Usamah bin Zaid tak terlibat, tak sokong Ali, tak sokong Ali ni. Dia tu kecuali. Berapa ramai hak sahabat ada tu. Sebab apa? Tidak jelas ni. Nabi pesan, hak Nabi pesan ada. Kalau balas sama sendiri, kalau nak buat pedang, buat pedang kayu, sudahlah. Tak usah pedang ngoti. Ataupun nusuk, tak usah duk balas sama sendiri. Nabi pesan dah. Begitu. Jadi jelas di sini tak ada kena mengena dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Apatah lagi kalau kita nak kaitkan dengan sahabat-sahabat besar Nabi, jauh benar. Jadi bercanggah hak Nabi itu kata, hak ni tak masuk syurga, hak lain-lain dia kata banyak mana masuk syurga. Lepas tu riwayat asal lagi, orang kata kepada Ammar, kalau pendapat dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Ya, dia terima.
Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kau ada Nabi pesan, Nabi wasiat kau royak gana-gana, tak ada ya. Ni pendapat semata-mata. Itulah yang betul sebenarnya. Ahli sunnah sepatutnya duduk situ. Daripada awal lagi sudah jelas benda ni. Tiba-tiba mari kemudian dia kata ahli betul. Ya ambil mana? Kalau betul berdasarkan ijtihad Ammar, ya betul. Itu memang ijtihad dia gitu. Ya betul. Gak orang lain ijtihad lagu lain. Kita nak mewakili ahli sunnah semua sekali tak kena tu, tak kena. Ammar kata memanglah betul Alik Sayyidina Ali. Itu ijtihad dia. Tapi betul di sisi Allah, tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Betul di sisi dia berdasarkan ijtihad. Bukan ada nas pun, dia pun tak ada mengaku. Jadi orang lain hak duduk alik orang lain tu. Gitu juga, setara tu je. Setara tu je. Jadi dia kata inna fi ummati, di kalangan umatku. Jadi dia tidak sebut sahabat itu. Jadi orang munafik, kau orang kafir, kau umat Nabi belaka. Anak kira umat Nabi belaka, dia tidak syarat Islam kalau kata umat ni. Dan hak sebut tu cerita yang sama, dua belah orang. Jadi ini menunjukkan tak ada kena-mengena dengan sahabat. Kalau ada guna sahabat, itu dari segi bahasa. Kena faham hak tu dulu. Kalau buat keliru hak tu, sudahlah. Yang Nabi tak bunuh tu, itu hikmat dia. Dia takut orang kata bunuh sahabat-sahabat. Hak sebenarnya dia tidak suka, sebab canggah dia, sebab tak setuju dengan dia. Tak setuju dengan dia, dia bunuh. Lepas tu dia bagilah alasan munafik lah, macam-macam. Orang boleh kata. Sebab tu Nabi tak bunuh, tidak mengambil sikap tu. Jadi penyakit-penyakit ni berat lah. Penyakit tu dia macam bisu, panas lah. Jadi makan kot dalam tu tubik kot dada. Kalau kita tengok sahabat-sahabat tak ada seorang pun berlaku lagu ni mati dengan sebab ni. Macam mana dia nak kaitkan dengan sahabat? Ya jelasnya, cuba tengok ni Imam Muslim letak dalam bab apa? Letak dalam bab munafik, bukan letak dalam bab sahabat. Kalau lah Imam Muslim tu tak cerdik sebab dia dah cara faham, dah bukan sebut sahabat, berbual dalam bab sahabat lah. Ini bab munafik. Semua faham boleh, orang lain faham belakang, dia tak faham. Hak berbual dalam bab munafik ni pun dia kaitkan dengan sahabat. Mana boleh lagu tu? Ni kan bab munafik, nak cerita tentang orang munafik di zaman Nabi SAW, di zaman selepas tu, nak cerita tentang hak tu. Lepas tu riwayat Abu Tufail kata dia pernah berlaku di antara salah seorang ahli al-Aqabah dengan Hudzaifah, perselisihan yang biasa berlaku di kalangan orang-orang, di kalangan manusia. Manusia ni dia ada, walaupun sahabat pun dia ada ketikanya dia bertelingkah lah, tidak bersetuju pendapat dengan satu-satu orang, berselisih, bala, dia ada juga. Bukan masalah dia, kadang-kadang itu ditimbulkan oleh orang lain. Kita hak juruh dah, kalau orang buat penyakit, buat ona, jadi naik angin juga. Begitulah. Kita bawa kereta tengah jalan, tidak semesti kita tepuh orang, tak tepuh orang, orang tepuh kita. Nak mana? Lagu tu lah berlaku ni. Berlaku kepada Hudzaifah. Jadi adalah sedikit perselisihan dengan satu orang. Hudzaifah pun tanya, saya minta nak tanya dengan nama Allah sebenarnya, ada berapa orang Ashabul Aqabah? Ashabul Aqabah ada berapa orang? Qala, kata perawi, orang tu pun katalah balas dengan dia. Faqala lahul qaum, orang-orang ada situ kata, oh ya dah dia tanya. Oh ya lah. Dia pun kata, kabarnya ataupun diceritakan kepada kami itu asal makna dia. Jadi kalau kita nak terjemah mafhum dia, khabarnya 14 orang. Dia kata Hudzaifah pun kata, kalau salah seorangnya jadi 15 orang, kata dia. Jadi 15 orang. Aku bersaksi dengan nama Allah bahawa 12 orang daripada mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat saya pun akan bangkit sebagai musuh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW telah memaafkan 3 orang daripada mereka. Hak 3 orang itu katakan, kita tidak dengar penyeru
bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak tahu apa maksud puak-puak ni. Kita terikut-ikut saja puak-puak ni. Dan pernah juga berlaku di satu kawasan yang berbatu hitam. Nabi SAW ada kata, jangan, ada air sikit situ, air sedikit di situ, jangan sesiapa pun mendahului saya sampai ke situ. Dalam riwayat yang lain dia kata, kalau siapa dulu pun jangan sentuh air dia, jangan sentuh air dia. Tiba-tiba beberapa orang mendahului Nabi SAW sampai ke sana. Dia bukan setakat mendahului siapa saja, dia guna air itu. Maka Nabi melaknat mereka pada hari itu. Ini juga cerita munafik, bukan dalam bab munafik, dalam kitabul munafiqin kan ni, kitabul munafiqin. Tapi puak-puak Syiah guna. Ini gaji juga dia guna. Dia tengok dalam kitab demo sendiri, Ashabul Aqabah tu munafik, Nabi laknat. Ni tak dengar kata Rasulullah SAW, tak dengar kata. Lepas tu bala dengan Hudzaifah kata, kalau 14 orang mu kata, ya ke-15 tu mu Ashabul Aqabah ni, kana baina rajulin min ahli al-Aqabah wa baina Hudzaifah. Jadi kita kata, orang hak tak erti al-Aqabah ni, kat dia faham hak tu lalu. Aqabah sebelum pergi hijrah, Nabi hijrah tu 2 kali berlaku Aqabah. Aqabah pertama, Aqabah kedua. Puak-puak ni berjanji setia untuk menyokong Nabi SAW, orang-orang beriman. Maknanya dia faham puak-puak tu munafik sebenarnya. Dia bagi kot tu. Padahalnya kalau dia tu ikhlas hati sungguh, memang dia tidak ikhlas hati. Dia sudah termakan buah Syiah. Ketua dia tu di Iraq, tu pusat dia, ketua dia tu di Israel. Dia dengar buah demo tu, jadi dia pakai hak tu. Putar ni hak adalah hadis kita ni, putar, tipu orang apa. Jadi ahli al-Aqabah ni, ahli al-Aqabah tu lah. Kita kata ahli al-Aqabah tu lebih benar lah. Sehingga sahabat-sahabat kata dia, kalau tak boleh perang padam jadi ahli al-Aqabah pun tak apa, lebih berasa bertuah lagi. Sampai setara tu sahabat kata. Sebab bertolak daripada situlah Nabi SAW itu berhijrah, kerana keyakinan yang diberikan oleh puak-puak ni lah, yang nak menyokong, sanggup mati kerana Islam. Tiba-tiba puak ni munafik. Kalaulah dia baca sikit je, dia baca sikit je dalam syarah Imam Nawawi, tak payah syarah panjang-panjang. Gapo dia Imam Nawawi kata, dengar tak orang ahli sunnah royak kata no, hak imam-imam ahli sunnah royak kata. Tapi orang ramai ni tahu gapo, dia tak baca, dia tak erti. Hak erti baca dia tak tengok dah, tutup dah mata dia. Kalau ahli puak-puak Syiah royak tu telek segar mata. Ahli puak-puak kita ni tak baca. Ni gapo dia Imam Nawawi kata, ahli al-Aqabah tu apa? Dia kata, wa hadhihi al-Aqabah laysat al-Aqabah al-mashhurah بمنن التي كانت بها بيعة الأنصار رضي الله عنهم، وإنما هذه عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فعصمه الله منهم. Ni cerita hak sebenar. Dia kata Aqabah ni bukan Aqabah tu, Aqabah tu dia faham Aqabah tu selalu. Aqabah tu bahasa Arab. Aqabah tu maknanya lereng bukit, kawasan berbukit. Ada kawasan bukit. Pernah berlaku di sini, buat-buat munafik ni merancang nak bunuh Rasulullah SAW. Ni cerita lain, bukan Aqabah hak nak bela Islam, nak bela Nabi, sehingga Nabi yakin untuk pergi berhijrah ke Madinah. Tu lain. Ni dia sebut, ni Aqabah ni berlaku dalam perjalanan Rasulullah SAW ke Tabuk, ataupun daripada Tabuk ala balik. Ini yang berlaku. Orang-orang munafik berpakat untuk membunuh Rasulullah SAW dalam peristiwa itu, tetapi Allah SWT memeliharanya. Jadi tak kena bunuh. Ceritanya dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Ahmad ada sebut. Sebab apa dia di sini dia sebut Hudzaifah tu dia bergilir-gilir. Kadang-kadang Hudzaifah duduk depan, kadang-kadang Ammar duduk belakang. Kadang-kadang Ammar duduk depan, Hudzaifah duduk belakang, duduk bawa iring unta Rasulullah SAW. Dalam perjalanan tu Nabi kata, jangan siapa-siapa ikut ni. Ikut ni, jalan ni. Jangan siapa-siapa mari ikut jalan ni. Kalau nak pergi ikut jalan lain,
sebab dia nak lalu kot tu. Tiba-tiba tengah jalan tu ada, inilah cerita 12 orang, 14 orang, 15 orang masuk sekali dengan hak tu. Hak balah dengan Hudzaifah dalam riwayat Muslim ni, tapi dalam riwayat Musnad Imam Ahmad balah dengan Ammar. Tak apalah, mereka pergi kepung dan pakai tudung muka, tudung muka. Jadi tak tahu, tak kenal siapa dia. Ammar pun kejar hamba. Bila hamba tu dia lari dia dah kenal beberapa orang. Dia dah kenal untuk apa, dia dah kenal. Jadi ramai daripadanya dia tak dah kenal. Jadi bila balik dah tak dah. Tapi dah kenal, sebahagiannya dah kenal. Rupanya Nabi SAW nak cerita kepada dia tentang orang-orang munafik. Inilah kerja dia je. Tapi Allah SWT pelihara Nabi SAW, tak jadilah nak bunuh. Jadi ada beberapa orang daripadanya di sini disebutkan 3 orang yang Nabi maafkan. Lepas pada tu tanya-tanya, dia tak tahu apa maksud. Dia mau tu ajak kita pergi kot tu. Kalau orang Islam sungguh dan Nabi kata dah, jangan lalu kot tu, jangan pergi kot tu. Tak ada. Ni tengok, ada kata. Ada pula dengan cara yang meragukan, memang nak bunuh Nabi SAW. Ini kerja orang Islam kau. Lepas tu, adakah sahabat-sahabat? Tak ada. Masuk dalam sahabat hak masyhur, hak maklum, tidak termasuk dalam hak tu. Jadi ni ceritanya golongan munafikin. Orang-orang munafik ni zaman Nabi lagi macam-macam perancangan dia. Dengan cara dia tuduh orang ni berzina lah, anak zina lah. Macam semalam kita jumpa Zaid bin Harithah tu dengan anak dia Usama. Tu hadithul ifk juga tu. Puak-puak dia sebar, dia kata ni bukan anak Zaid. Anak Zaid mana ni terlegal. Zaid tu putih lepuk. Anak Zaid mana? Jadi geger. Keliru lah ni pun pusing. Jadi memang kerja dia nak menyusah hati orang. Itu antara kerja dia. Jadi semuanya boleh selesai. Dia tuduh orang ni antaranya. Dia pergi perang, dia cocoh orang biar lemah semangat nak pergi perang. Dan dia nak bunuh Nabi antaranya. Ini kerja pokok dia. Sebab tu kalau kita nak cari benda-benda lagu ni, di bawah kitab ni lah, di bawah bab ni, bab munafik ni. Dan kalau cek semua, tak ada kena-mengena dengan sahabat tu. Hak Ammar gapo sebut, dia kenal gapo tu, tak ada sahabat. Orang lain suku sakap. Tak ada kena-mengena dengan agama kita, tak ada siapa-siapa ambil riwayat daripada dia, tak ada. Sebab riwayat Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa dia ambil riwayat daripada dia? Dalam bab gapo? Tak ada. Tapi dia tu kata kenal kan? Munafik. Jadi mana kita tak sahus ni lah. Jadi cara orang-orang Syiah ni, dia nak meragukan kita, nak kata kepada dia, agama kamu bawa tu tak boleh harap mana. Sebab apa? Di dalam tu ada pokok munafik. Kamu ambil daripada dia. Kok tu. Pokok kita ni baru yakin betul, tidak ada keraguan. Moga anak cucu Nabi, moga beriman belakang ni pokok ni. Dia nak bagi kok tu. Biar kita ragu. Jadi kita ni kan ambil kan sahabat, kok si ikut dah ambil. Dia kata begitulah alasan dia. Dia nak suruh orang boleh terima. Padahal bila orang Islam kita semua ni dalam kitab mana orang yang ada ambil riwayat daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, daripada Zaid bin Al-Lusayd, daripada Mu'attab bin Qushair, daripada Wadi'ah bin Thabit. Siapa dia? Ambil mana dalam kitab mana? Tak ada. Jadi masalah agama yang sampai kepada kita, bak semaya kau, bak gapo kau, bersih. Lepas tu bila ada dalam bab-bab lain, dia tu dijadikan sebagai ketua oleh orang Islam. Tak ada. Hak Nabi SAW janjikan terhadap orang munafik tak akan berlaku begini-begini. Adakah berlaku kepada sahabat? Tak ada. Jadi maknanya sahabat-sahabat ni tak ada kena-mengena dengan puak-puak munafik. Tapi dia ambil kesempatan daripada benda-benda lagu ni lah. Dah sebut ahli al-aqabah, kau nak aku tu sekali. Ahli al-aqabah tu lah. Aqabah pertama, aqabah kedua. Tak ada pasal-pasal jadi sahabat tu jadi buruk. Kerja dia hanya memburuk-burukkan sahabat. Itu kerja dia. Sebab apa? Kita kata, sahabat tu akidah kau. Ada orang alim kecek gitu juga. Tu ya susah hati. Kecewa kita. Alim jangan kira lah. Orang buat rojokan ke dia. Tapi dia kecek lagu tu. Sahabat ni akidah kau. Jadi tak apalah kalau kritik sahabat. Dia tak fikir. Biarlah hak Tuhan kata gini-gini. Mana tak minta siapa seorang alim kecek lagu ni. Setelah semua ulama-ulama kata as-sahabatu kulluhum udul, sahabat-sahabat tu semuanya adil kan? Faham dah? Apa makna adil? Kita tak boleh nak faham dah. Tak boleh nak kata dia dhaif.
dia gini tak ada dah kalau sahabat. Hak dalam kita ada mustalah hadis tu ayat gini perawi lain, bukan sahabat. Kalau sahabat terima dah, semua terima belaka. Bapa terima, jadi bodoh belaka lah terima tu sebab dalam Quran sebut ulaika humul muflihun, mereka tu lah orang berjaya. Ulaika humus sadiqun, mereka tu lah orang yang benar. Ulaika humur rasyidun, mereka tu lah orang yang betul. Berapa banyak lagi dalam Quran tu sebut tentang sahabat. Kita nak pertikaikan lagi setelah Tuhan sendiri akui. Bacalah sejarah, nak tahu setengah mana pokok sahabat ni. Kita akan apa? Hukuman kita dia tak nampak. Gapo dia buat tak tahu kita. Nak pertikai dia. Dia tu habis harta nyawa pun sanggup. Tergadai sahabat-sahabat. Jadi kita tak nampak tu. Biarlah dah tak nampak tu. No, tapi tak pernah sabar lah orang alim. Itulah orang alim zaman moden. No, lagu tu tak seimbang sangat. Kadang-kadang kita tengok orang ramai pun faham dah benda lagu tu. Dia duduk kaca hok zaman 20 tahun dulu, ketinggalan sungguh. Nah, inilah orang alim. Kadang-kadang dia tu alim, memang alim, boleh baca kita alim. Nah. Tapi kadang-kadang setengah perkara tu ketinggalan Allah. Golek kepala lah, benar tak? Biarlah kalau tak faham tu biar. Siapa dia yang bawa hadis? Siapa dia yang bawa Quran? Dia tak fikir. Kalau sahabat ni diragui, sahabat ni tak boleh percaya, mana Quran ni pun kita tak boleh percaya lah kan lagu tu. Dah tentu dah Quran ni bukan hak Imam Mahdi Syiah hak bagi kita. Kau sahabat-sahabat lah. Kalau lagu tu lah ke mana? Semua fikir kan? Apa akibat dia kritik sahabat ni? Dia tak nampak situ. Dia tak nampak situ. Akibatnya kita tidak akan ada sumber rujukan lagi. Tak ada. Sebab apa? Semua diragui. Jadi la raiba fi tu tak ada. Hak Tuhan kata tu la raiba fi tu tidak ada sebarang keraguan. Banyak benar lah ragu. Banyak benar lah. Dan muka Khomeini sendiri kata kan, kalau ada pun nama imam-imam dalam tu, ni bok-bok yang gila kuasa macam Bakar Umar pun, dia boleh ubah. Buat semua. Setahu tu dia kata, tak kita tak tahu. Tak tahu. Mana pokok gila kuasa. Nak dunia saja. Pasal dia yakin Islam ni naik ni boleh merata. Jadi dia fikir sebuah ahli-ahli politik zaman ni. Sahabat-sahabat. Itu silap besar. Takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala nak jamin sebagai ahli syurga ni orang lagu tu supaya kita faham tu. Takkanlah lagu tu. Syurga ni mahal, bukan benda murah. Kalau fikir situ ada dah. Tapi dah kadang-kadang tu lah dah. Sebut Aqabah tu, Aqabah tu selalu si angguna tu kena beringat benar lah. Dalam Muslim dia kata ada. Memang ada pun. Ada lagu mana? Ada lagu mana? Memang ada. Itu dia untuk mengelirukan orang gitulah. Jadi semua ni cerita kalau tak dengar kata Nabi SAW umumnya dia termasuk dalam puak-puak munafik. Itulah boleh buat secara kesimpulan. Macam tadi Nabi tak pergi ikut tu. Pergi pula bukan pergi saja nak bunuh dia. Kerja orang Islam kau lagu tu. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang naik atas bukit ni, Bukit Thaniyatil Murar, akan digugurkan daripadanya, yakni ya dosa yang digugurkan daripada Bani Israel. Dosa Bani Israel ini banyaklah, berat-berat, tapi dengan sebab dia buat benda molek, Allah SWT gugurkan dosa daripada mereka. Jadi orang Nabi kata kalau siapa naik atas bukit ni akan digugurkan dosa dia tu. Dosa dia banyak pun akan gugur. Semua Bani Israel dia buat banding dengan hak tu. Semata-mata naik bukit kau. Kalau kita naik bukit kau dia apa? No. Bukit Kinabalu kau dah. Bukit kau dia ni kat Terengganu tu. Ikutlah bukit mana-mana gitu kau. Dah yang penyabit dengan gugur dosa ke apa-apa dosa, dia tidak naik bukit saja. Naik bukit ni buat kerja agama lah. Nak pergi jadi pengitip naik bukit boleh tengok alik sana. Kalau duduk alik ni tak nak apa. Pasal naik bukit tu susah, penat.
macam-macam benda yang kena hadapinya. Untuk apa? Untuk buat kerja agama. Untuk apa? Untuk jaga orang Islam. Jangan orang Islam dia jadi korban kepada orang-orang kafir. Jadi pun naik bukit, ada kerja agama. Naik saja tu nak dapat hadiah kau nak gapo, itu cerita lain. Kita tu kalau lagu tu, kalau sahabat Nabi kerja dia ada faedah lalu, ada faedah untuk agama. Itu sebab dia kata gugur dosa. Jadi benda-benda yang kita buat untuk menegakkan agama, menaikkan agama ni, menghapuskan dosa kita. Tidak nanti naik bukit ni bila-bila masa sesuai dengan keadaan kita, gapo dia benda yang kita buat. Jadi kita dapat pahala dan dosa akan gugur dengan sebab amalan-amalan kita tu. Kata Jabir, pasukan yang mula-mula naik bukit tu pasukan kami lah, pasukan berkuda Banil Khazraj, kata dia. Lepas tu pakat naik ramai lah. Wa kullukum maghfurun. Nabi SAW kata semua pada naik tu diampuni dosanya, illa sahibal jamalil ahmar, kecuali ada seorang Tuan punya unta merah, kata dia. Tuan punya unta merah, tu tidak dia. Pasal apa? Cek dia munafik. Itulah munafik ni tak lagi, tak ada faedah. Duduk sekali dengan Nabi, boleh dapat pahala besar, boleh gugur macam-macam dosa hak besar, dia tak ada kena-mengena, rugi saja. Itu dia. Dalam riwayat yang lain, dalam Tirmidzi ada disebut, la yadkhulun nar ahadun mimman baya'a tahta asy-syajarah illa sahibal jamalil ahmar. Support ni sahibal jamalil ahmar. Dalam riwayat yang lain dia sebut tidak akan masuk neraka seorang pun hak naik atas bukit, kecuali sahibal jamalil ahmar. Sahibal jamalil ahmar ni nama dia Jud bin Qais. Maklum Jud bin Qais ni siapa dia ambil riwayat dia nya? Siapa dia kata dia ni sahabat? Waktu email ke dia ke? Tak ada. Dia cerita lain, maklum. Dia nak kaitkan sahabat dia dengan munafik pula. Jadi kami pun pergilah, jumpa dengan dia, marilah. Moga ada dapat sekali ada, walaupun jauh terpisah sikit dia tu, ajak marilah. Nescaya Rasulullah SAW akan minta ampun untuk kamu. Dia kata, pada aku kawan kamu tu minta ampun untuk aku, baik lagi aku dapat unta aku hak ilal, kata dia. Dia duduk cari unta dia hak ilal, malah basah dia kata pergilah, dia tak sih. Lagu itulah sifat orang munafik. Bagi dia tak ada nilai istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gapo ni, dia lebih mementingkan dunia tu, unta tu habis ring, habis ring, tak saya tukar. Jadi gitulah keadaan puak-puak munafik. Jadi ini semua tak ada kena mengena dengan sahabat Nabi SAW. Apa lagi kalau nak kata sahabat besar-besar tu, dia tulis buku suku dah. Buku tu ada dengan ada apa? Ada buku As-Sab'ah minas Salaf, 7 orang sahabat hak kafir masuk neraka, kekal dalam neraka, munafik hak sebenar. Siapa dia? Hak tu Abu Bakar, Umar duk bilah tu. Termasuk Aisyah, Hafsah bini Nabi. Boleh terima? Bapa lagi tu mau. Kalau Aisyah tu mana tak betul, tak molek, bapa Nabi tak cerah, tak boleh cerah. Mengelirukan orang saja. Kata ummul mukminin kita juga rupanya munafik. Kalau sungguh pun dia kata kat mana Nabi tak faham, kau tak nampak kau? Tak nampak. Bapa tak cerah lalu. Hafsah tu, Aisyah tu cerah selalu kan, senang baru nampak. Dalam Quran sebut, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Mari sini, kalau nak dunia tak apa, boleh aku bui, tapi tak boleh jadi bini aku. Susuknya jadi bini Nabi ke tidak sampai ke mati? Jadi bini Nabi kan? Mana dia tidak pilih dunia buat ni, pilih Allah dan Rasulnya. Jelas dalam Quran. Jadi Tuhan tak erti, la ya'illu lakan nisa' min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminu. Dalam Quran sebut tidak halal dah kepadamu perempuan-perempuan yang lain selepas ni, selepas bini mu ada ni. Mu nak tukar dengan orang lain pun tak boleh.
Walaupun muka dia kepada dia, kada comel dia pun tak boleh. Tuhan kata, mana tu Tuhan restu dah, ada tu. Siapa mati, siapa dia? 9 orang ni termasuklah Aisyah Hafsah tu. Dia kata ni bapak munafik. Kepala munafik. Kekal dalam neraka. Puak-puak dia lah tulis, saya kata lebih pada Yahudi tak ada saya bagi tu. Mau benda mengelirukan orang umat Islam. Dia saya benda tu di kalangan kita habis jadi celaru, keliru. Pakai orang alim keliru. Itu sebabnya kita kata tak boleh lock. Ni bila-bila pun tak boleh. Kalau nak selamat jangan. Kalau tak saya selamat nak huru-hara timur, nanti tengok. Nanti tengok tak payah. Tak boleh orang tak terah benda lagu tu kan. Tak usah terah lah. Tengok contoh ada dah padai dah tu. Setara Yusuf Qardawi tu, Dr. Yusuf Qardawi tu cubalah nak berpolitik, nak bersiasah lah, nak mujuk lah kita kata nak buka di dakwah Islam. Susuk tahu tak boleh. Dia ni kafir terus dia kata tu musuh Islam. Itulah. Pas lama mana orang duduk terkeliru dengan dia, muka dia orang alim besar duk turut dia. Mujuk lah Tuhan beri panjang umur. Kalau tidak lagu mana je. Insah dah lah. Jadi nak insah ni ulama ni biar mati zaman mana? Biar mati zaman mana? Biar berjuta nak umat Islam mati. Biar kau cerdik-cerdik tu kena bom, kena bedek gitu. Baru nak insah. Tak kena tu cara, tak kena. Sebab itulah tak boleh main. Dia pun dia kena ke dia. Tak ada kena mengena di dalam hadis ni munafik ni dengan sahabat-sahabat tu. Dia tulis buk suku. Wah, mari dalil daripada kitab kita. Lagu sani lah dalil dia, lagu sani. Orang royak gua lain dia putarlah ke lain. Itu cara dia. Lepas tu dia lagi super tu ya, Thaniyatul Murad atau Mirad. Itu saja baris dia saja bezanya. Rupa-rupanya kita tengok orang tu duduk cari untuk dia ilah Arabi, seorang ulu. Orang ulu lah, mana orang yang tidak berpendidikan. Jadi hak ni sebut-sebut benda-benda lagu ni nak mengisyarat kepada puak-puak munafik. Lagu mana sifat dia? Itulah sebab tajuknya Kitab Sifatil Munafiqin wa Ahkamihim. Sifat orang-orang munafik. Lagu mana? Lagu ni. Enggak sahabat-sahabat ada ke sifat ni? Sahabat harus ngerti. Tak ada. Sahabat-sahabat kalau kita duduk tengok kan, kalau Nabi semaya terawih, bulan puasa ni, adalah dia dah buat 3 malam. Malam pertama tak aman, malam kedua korang, malam ketiga penuh masjid pak keluar. Tu sahabat yang sebenar. Hak malam ketiga tu tahu rapat dekat subuh baru sudah mai tarawih. Tak lari. Dia kau mari ramah. Itu sifat sahabat. Sifat munafik lagu tu. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas. Kan dalam Quran sebut dah. Sebut belaka. Cuba tanya, adakah sifat tu? Tak ada apa yang kita duduk tuduh dia. Orang molek-molek. Dia tuduh sahabat bankrupt lah. Ada salah seorang profesor tempat kita ni, dia kata sahabat bankrupt, kata dia. Susuknya kerajaan Malaysia istihad dia bankrupt. Baru tahu muka tu dah. Inilah penyakit dah. Duduk lawan awliya illah. Sahabat-sahabat dia lebih pada wali. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi wali dia kata. Sahabat ni semua ulama kata lebih pada wali lagi. Aku istihad perang dengannya. Enggak kalau Tuhan perang dengan kita bila nak menang. Tak ada lama, nampaklah. Kalah lah. Kalau tu dia kata sahabat bankrupt. Aduh pula. Tak lama lepas pada tu kerajaan Malaysia istihad dia bankrupt. Kalau tu lah tak boleh. Orang mengaji Quran kita orang Islam ada Quran ada sunnah, macam mana boleh terkeliru? Macam mana boleh terkeliru? Tapi dah kalau alim ulama pun terkeliru. Sebab tu ya kita kata, tutup guru kita kata Khomeini tu dajjal. Memang dia mengelirukan sungguh. Kalau Kristian mari, mana ada orang alim terpedaya. Orang biasa pun jarang teruk benar. Tapi kalau Syiah jangan.
terpedaya dengan dia bukan jalan-jalan orang. Sebab tu ya kita tekan sangat. Bahaya ni, bahaya. Tak apalah. Lepas tu kita pergi kepada riwayat Anas bin Malik. Dia kata ada seorang di kalangan kita daripada Bani Najjar, dia sudah baca dia maksudnya ingatlah surah Baqarah, Ali Imran, dia duduk tulis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lari lepas pada tu, lari pergi dekat ahli kitab, pergi jumpa dengan ahli kitab, masuk dalam puak-puak tu. Orang pun akaklah dia, moga penulis Rasulullah ni. Penulis gapo dia tak sebut. Tulis Quran lagi banyak. Juru tulis Quran. Orang kata dia ni tulis untuk Muhammad. Mereka pun kagumlah dengan dia, kagum. Jadi akaklah dia. Tak lama lepas pada tu Tuhan patah tekak dia. Mati. Mereka pun gali kubur, gali. Kamu nya kehet lah kita kata waktu tubik bom, tubik datang 3 kali kamu tubik susu orang tinggal kita. Ni orang munafik. Ini dalam bab munafik. Pok-pok Syiah kata tengok, hak tulis wahyu sahabat lah, hak tulis wahyu lagu ni jahat, kata dia. Sahabat ni, sebab tu kita kata sahabat ni jahat. Tidak lagu tu, dia daripada awal lagi tidak sahabat. Tapi adakah kita orang Islam ni percaya Quran yang ada ni tak cukup dengan sebab ada dengan dia saja? Gitu ke? Ada dengan dia tu tak ada dengan orang lain, tak cukup Quran sama dia dakwah gitu? Tak ada. Bukan dia saja tulis, semua tulis. Sahabat mana-mana berhenti menulis tu tulis. Tak ada jadi keliru dengan sebab ni. Kat Nabi SAW supaya orang munafik nak pergi sembahyang, dia hamba kau. Dia tidak hamba. Jadi kalau orang nak tulis Quran apa, tulis lah. Hakikatnya Tuhan tahu dia munafik kau, dia Islam kau. Tuhan tunjuk. Jadi dalam hadis tu kata, Abu Sufyan tu kata, bila Heraklu tanya dia, adakah orang ni kalau beriman dengan Muhammad ni dia murtad? Dia kata tak ada. Tu hadis sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam mana ada belakang tu. Lagu mana hak ni? Ini bukan masalah murtad, dia jadi awal lagi tidak Islam. Dia boleh lah pergi dekat orang kafir gitu. Kalau sudah Islam, merasa nikmat Islam, dia tak akan tinggal Islam. Hak ni daripada awal lagi dia tidak Islam. Kenapa faham gitu? Ni dia faham hak nak tulis tu Nabi hamba. Mana boleh? Semua Nabi hamba. Orang munafik tidak hamba. Dia nak tulis, dia tulis. Nabi tidak bergantung dengan dia. Lama lagi hak tulis-tulis. Nak ceritanya kalau kita buat benda molek setara mana pun dari segi agama ni sahih, kalau hati tak betul dengan Allah SWT tak jadi. Dia benda ni dia kait asas dia iman. Agama Islam ni di situ. Orang munafik dia buat belakang. Tapi apa tak ada kesan? Sebab kau luar dia tak masuk dalam. Tu kena beringat. Tak sedar ayat lah setara mana baca Quran nak hari pun, kalau tak sampai dalam, kalau tak ada iman, tak ada faedah. Tengok apa yang berlaku. Dia nak tunjuk enggak sama dia. Adakah sahabat-sahabat besar-besar tu lagu ni belakang? Tak ada. Mana-mana apa Quran molek tu. Itulah orang Islam molek. Ni Tuhan nak tunjuk. Gitu je. Dia kata sahabat. Mana orang beriman lagu tu? Mana tak kenal Allah SWT lah buat apa-apanya. Ni jelas ni dia tinggal Nabi pergi dekat ahli kitab. Orang Islam lagu tu. Pergi dekat yang rahsia Nabi. Dapat kedudukan, keistimewaan, kemuliaan di kalangan mereka. Orang Islam lagu tu. Daripada awal lagi dia tidak Islam. Jadi tidak timbul masalah orang Islam jadi murtad, tak timbul sini. Dia tidak Islam daripada awal lagi. Gitu. Lepas tu riwayat daripada Jabir bahawa Rasulullah SAW pernah datang daripada satu perjalanan. Bila dekat dengan Madinah, angin bertiup kencang. Hampir-hampir angin itu mengangkat pasir sehingga menimbuskan orang yang berkenderaan. Bukan orang yang berdiri saja gini, duduk atas unta. Pasir itu kuat mari itu, sampai kalau orang duduk situ petibus. Peliknya angin tu. Rasulullah SAW kata angin ini dilepaskan kerana kematian seorang munafik. Dia kata
Jadi banyak tempat-tempat Nabi isyarat, royak. Orang boleh tengok orang munafik tu siapa dia. Boleh tengok. Dan tidak termasuk sahabat-sahabat yang besar. Di zaman-zaman sahabat tu dia lagu tu. Tahu dah lah. Jadi bila sampai ke Madinah, sahabat-sahabat nanti tengok dah siapa dia dah. Sampai ke Madinah, rupanya salah seorang tokoh munafikin mati. Betul kalau Nabi kata. Nabi kata tu dalam perjalanan. Zaman itu dia tak ada handphone. Siapa-siapa nak royak ke dia. Tapi dia royak dak. Ni angin ni tiup ni bukan sebagai angin saja ni. Ini alamat. Ada ni orang munafik mati. Mana Nabi kadang-kadang dia tahu dah, kadang-kadang dia tak tahu ada. Adalah peristiwa gini misal Tuhan baru royak ke dia, boleh jadi juga. Tapi yang berlaku bila sahabat balik tengok, betul. Kalau sahabat-sahabat duduk agak dah tu, ialah semua. Tu kita sampai lah ni tak ada dah alamat tu. Semuanya ada sifat. Fikir diri lah. Nak jadi munafik kau nak jadi mukmin, fikir diri. Alamat-alamat lagu tu zaman Nabi dulu ada. Nabi sendiri royak benda-benda lagu tu untuk paduan umat. Tapi dia setara tu lah. Ni yang kata susah tu. Yang kata susah lebih berat lagi Nabi nak menghadapi orang munafik daripada kafir sebenarnya. Kalau kafir terang senang. Lepas tu riwayat daripada Iyas katanya, ayah saya cerita, dia kata pernah kami melawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sakit. Saya pun letak tangan atas orang tu, jamah dia. Saya kata wallah, tak ajing panah lagu ni panah pelik ni. Tak ajing lagi jumpa orang lagu ni panah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, nak tahu? Aku nak cerita hak lebih panah lagi daripada hak ni. Pada hari kiamat nanti Musa panah dah tu. Pelik dah. Tu hak dua orang berkendaraan tu. Dia tunjuk. Naik apa ni unta tu lagi tu. Kepada dua orang pada hari itu min ashabihi. Hak ni nasihat kata daripada sahabatnya tu. Tengok menunjukkan sahabat tu ada munafik, tengok Nabi tunjuk sendiri. Padahalnya orang maklum sebagai sahabat Nabi. Nabi nak royak, nak dedahkan rahsia kepada sahabat dia ni, kepada sahabat dia ni, nak tahu, tu tengok tu, hak tu lebih panah lagi. Hak ni panah demam biasa je. Hak lebih panah lagi seesok akan merasa panahnya hak dua orang tu, tengok naik lagi. Nabi tunjuk. Jadi sahabat ni tahulah. Namun dia nak royak semua, bukan cara dia, bukan lagu tu. Cara dia nak menghadapi pokok munafik ni bukan lagu tu. Sebab di kalangan munafik ni ada di antaranya yang bertaubat. Bukan tak ada bertaubat langsung, ada yang bertaubat. Jadi kalau sebut nama seseolahnya dia tu tak molek sampai ke mati, tak boleh lagu tu. Jadi dengan sebab benda ni dia boleh berubah-ubah. Sebab itulah kalau sampai ke mati Nabi royak mati dah. Tu jelas kalau Nabi royak kepada dia yakin benar. Dia tidak umum, dia tidak royak umum. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW, baginda bersabda, perbandingan orang munafik seperti biri. Seperti biri yang terkeluar daripada puak dia. Yang terkeluar daripada puak dia. Biri yang sesak lah kita kata. Duduk di kalangan dua kumpulan kambing. Dia pergi sini pun tak kena, pergi alik ni pun tak kena juga. Jadi serba salah, serba tak kena. Jadi hidup dia tu tidak tenang. Gapo dia sebenarnya dia nak tak jelas. Keimanan dia pun tak ada, keyakinan dia tak ada, amalan yang tetap ada pendirian tak ada. Sekali pergi kot ni dia rasa orang tak serupa, dia lari pula. Pergi alik ni pun tidak serupa juga. Jadi itu perbandingannya. Jadi tak kena lah. Mana kalau kita kambing, biar kambing semua, barulah mesra, barulah suka. Ni kalau tidak lagu tu kan, apa maknanya? Jadi lagu ni. Jadi boleh tengok gitulah. Itu satu contoh juga yang Nabi buat. Jadi kalau orang munafik ni, dia suka misalnya kalau orang Islam bala, dia suka. Dia lah sifatnya tu. Sampai Nabi dulu lagu tu. Kalau tidak bala, dia cocok. Dia bala. Jadi itu semua tu termasuk dalam sifat munafiqin. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW serupa dengan hadis tadi juga lafaz dia.
Cumanya perkataan ta'ir ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marratan, ta'ir itu dia tukar dengan perkataan takir. Kadang-kadang hungar pergilah ke sana, kadang-kadang hungar bagilah ke sini. Semua tak kena. Pergi sana pun tak kena, pergi sini pun tak kena. Jadi habislah situ cerita sifatil munafiqin. Kemudian yang kita baca tadi tak ada dah, iaitu sifat kiamat, syurga dan neraka. Habis dah berkenaan dengan munafiqin. Wallahu a'lam. Astagfirullah.